Cara yang pertama, faham dengan cara yang betul ialah memahami ikut apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, bawalah beberapa ayat yang ada. Contohnya dalam surah At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. At-Taubah 100. Allah menceritakan was-sabiquna al-awwalun, golongan yang terdahulu, yang pertama di kalangan muhajirin dan ansar. Okey, kita mana muhajirin dan ansar? Tak masuk book, tak masuk list. Tak ada. Muhajirin pun tidak, ansar pun tidak. Tapi alhamdulillah Allah sebutkan walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang yang ikut dengan ihsan. Apa maksud ikut dengan ihsan? Apa maksud ikut dengan ihsan ni? Maksud ikut dengan ihsan ialah ikut dengan sebenar-benar ikutan. Bukannya saya suka sahabat Nabi. Bila sahabat Nabi buat, itu zaman sahabat. Saya ustaz, zaman kita lain ustaz. Kan? Zaman kita tak sama ustaz. Sahabat dia pakai tutup-tutup, pakai tudung apa semua kerana padang pasir. Ini apa ni, air ustaz, bukannya padang pasir. Tak payah pakai tutup-tutup ustaz. Boleh macam tu? Tak boleh. Apa yang sahabat buat kita ikut dalam agama. Okey? Baik. Itu satu ayat yang menunjukkan kalau nak selamat, nak dapat radhiyallahu anhum wa radu anhu, nak dapat keredaan Allah, caranya ialah dengan ikut muhajirin dan ansar. Ikut muhajirin ansar dalam agama, selesai. Okey? Muhammadun Rasulullah dalam surah Al-Fatah ayat yang terakhir kan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sini pun menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad, dan Allah sebutkan walladzina ma'ahu, mereka yang bersama dengannya. Jadi kita kena ikut Nabi Muhammad dan mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud lagi berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang nak ikut di kalangan kamu, siapa nak ikut orang lain, maka hendaklah ikut siapa? Ashabu Muhammadin. Falyata'assa bi ashabi Muhammadin. Hendaklah dia ikut sahabat-sahabat Nabi. Okey? Tengok kenapa perlu ikut sahabat Nabi. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluba. Mereka adalah di kalangan umat ini mereka yang paling paling berkebajikan. Hati mereka paling suci. Okey, wa a'maquha ilman, dan yang paling mendalam ilmu. Hati mereka paling bersih, ilmu mereka paling mendalam, paling hebat. Wa aqalluha takallufa, dan dari sudut takalluf, iaitu takalluf ni over kan, orang kira kata over, maksudnya apa? Berlebih-lebihan. Mereka tidak ada sifat berlebih-lebihan. Urusan mereka urusan yang mudah, dia tak ada fikir lebih-lebih. Contohnya, air ni halal ke tak halal? Contoh takalluf, air ni halal ke tak? Ustaz takkan nak tanya. Tak, saya kena tanya. Air ni kan, syarikat tu macam mana? Betul tak? Syarikat dia ambil hutang kat mana? Bank Islam ke bukan bank Islam? Kita kata bank Islam ustaz. Bank Islam tu peredaran duit dia bukankah bersama dengan bank negara? Bank negara ada tak unsur-unsur riba? Tak boleh minum ni. Nampak tak? Ini namanya takalluf. Okay, dalam satu hadis Rasulullah jalan dengan Umar dan beberapa para sahabat. Sampai ke satu tempat ada kolam air kan. Jadi nak minum. Okay, nak minum macam tu, Umar tanya, "Encik, air ni ada tak binatang buas ni minum kat sini? Ada tak binatang buas minum kat air ni?" Mana kalau dia minum tu binatang buas jadi najis lah kan. Okay. Nabi kata, "Da' hadzal mutanatti'." Jangan jawab soalan pelampau ni. Ekstrim. Soalan ekstrim jangan jawab. Nampak tak? Okey, sebab tu Omar dia tengah tu dia belajar lah. Zaman dia jalan sini mungkin tak jelas sangat lah. Kalau jalan di kota mungkin dia bandar, kadang-kadang flat ataupun rumah yang tinggi-tinggi ni jalan kena air kan. Syekh, hantar naik atas tanya air apa tu? Kan? Boleh tak? Tak payah. Kata Umar bila jalan kena air, ada orang kata, "Wahai Amirul Mukminin, berhenti Ustaz, kita nak tanya air apa ni?"
nak kena basuh baju apa, tak payah. Ini adalah nuhina anit takalluf. Kita dilarang daripada takalluf, berlebih-lebihan. Okey, kalau kita jalan tak pasti air apa, bismillah, jalan je. Jangan tanya-tanya ni air apa ni, air ni campuran najisnya berapa. Tak payah. Ustaz, habuk saya pergi ke bank simpan duit, guna pen bank tu boleh tak? Ini takalluf. Kita pergi ada urusan buat, kalau tak ada pen ambil guna cukup. Jangan tanya lebih, tangan balik kena basuh tak? Ada orang tanya macam tu. Mungkin anda semua belum ada orang tanya lagi lah kan? Tapi kita dah ada orang tanya macam ni, betul tak kan? Ada orang tanya, jadi kita nak jawab tu, kita dilarang daripada takalluf. Nabi Muhammad SAW, Aisyah tanya, wahai Rasulullah, makanan sampai ni, makanan, orang bagi makanan kan, kita tak tahu ni orang baca bismillah ke tidak ke. Nabi kata apa? Sammu antum. Okay, bila sampai makanan, tak tahu ni ada orang baca bismillah ke tidak masa sembelih apa semua kan. Masa datang nak makan, kamu bacalah bismillah, makan. Senang je, macam tu kan senang? Memang senang. Inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah. Okey. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Hadis Bukhari. Dan tidak ada orang yang menyusahkan agama ini kecuali akhirnya dia akan tewas. Tewas maksudnya dia akan jadi bosan. Semua benda dia rasa berat, lama-lama tak payah buat lah, betul tak? Ini bahaya. Ini cukup bahaya. Okey. Wa aqalluha takallufan, dari sudut takalluf, mereka yang paling kurang sekali. Mereka hidup dengan cara yang mudah, tak ada fikir yang melampau-lampau sangat. Wa aqwamuha hadiya, dari sudut hidayat, mereka yang paling lurus sekali. Wa ahsanuha halan, dan mereka yang paling hebat dari sudut keadaan. Keadaan mereka, semula keadaan apa? Keadaan berukhuwah, mereka yang terbaik. Keadaan nak bergaduh, mereka yang terbaik. Betul, kita kadang-kadang bila bergaduh, kita bila berkawan ikut sunnah, bila bergaduh ikut munafik. Kan, wa idza khasama fajara, betul tak? Bila berkawan, masa berkawan tu sunnah. Kan dia akhi fillah, ukhti fillah kan sebagainya, ikhwati fillah. Bila bergaduh ni pula kan, fi darkil asfali minan nar contohnya. Di dalam yang apa? Peringkat yang bawah sekali dalam api neraka. Contohnya kan, dia keluar daripada salafi, dia keluar daripada sunnah, dia keluar daripada Islam. Senang-senang dia cakap benda tu kan, macam jadi apa namanya? Kena macam-macam lah. Jadi kita jangan, kalau kita nak bersunnah dalam berukhuwah, bersunnah juga semasa bergaduh. Sebab tu, kenapa, apakah antara hikmah para sahabat bergaduh? Apa hikmah dia? Supaya kalau kita bergaduh ikut cara mereka bergaduh. Betul tak? Kita tak bergaduh ikut cara orang munafik bergaduh. Orang munafik apa dia bergaduh macam mana? Idza haddatha kadzab. Sekiranya dia bercakap, dia akan menipu. Idza wa'ada akhlaf. Kalau dia janji, dia mungkir janji. Wa idza u'timina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Wa idza khasama fajar. Kalau dia bergaduh, dia melampau. Dia bergaduh, dia melampau. Okey, sedangkan Nabi berkata, ahbib habibaka haunan ma. Sayanglah kepada orang yang kamu sayang berpada-pada. Okey, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Satu masa mungkin dia akan jadi musuh kamu. Okey, wa abghid baghidaka haunan ma, sama juga terbalik je. Okey, dan bencilah musuh kamu berpada-pada, kerana mungkin dia akan jadi asa ayakuna habibaka yauman ma, kan, satu masa mungkin dia akan menjadi sahabat kamu. Jadi susah kan, kita dah maki dah habis-habisan, tiba-tiba esok satu ceramah sekali, ahli panel sekali dengan kita. Sebelum ni kita kata dia ni ahli neraka apa semua kan. Contohnya tiba-tiba ahli panel lah, saudara yang dihormati. Susah, itu satu benda yang tak patut. Dari sudut adab bukan begitu. Okey, baik, sekarang ni qauman, tambah lagi Ibnu Mas'ud sebut qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah satu kaum yang dipilih untuk bersahabat dengan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada di kalangan kita mungkin akan menyebut, kalaulah saya di zaman Nabi alangkah baik. Betul tak? Kalau saya jihad ke dekat
Ya Allah, kalau dapat termasuk dalam tentera Badar kan bagus. Kan apa sekarang ni dekat Sabah ni kenapa? Contoh kan. Kalau dulu Ansar kan bagus. Tak. Kerana kita tak tahu. Kan Allah yang lebih mengetahui bahawa kita sesuai untuk Sabah. Kita sesuai untuk Kuala Lumpur. Kita sesuai untuk mana-mana. Allah yang lebih tahu. Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dan kita berusaha. Kerana kita tak tahu, mungkin kalau kita berada di zaman Nabi, kita jadi kumpulan Abu Jahal. Nampak tak? Dengan kadang-kadang musibah yang kena pada kita, sedikit pun kita dah tak tahan, apatah lagi musibah zaman Nabi SAW. Okey, baik. Fa'rifu lahum fadlahum, maka hendaklah kamu mengetahui kelebihan mereka. Okey, wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutlah jejak langkah mereka. Mana mereka jalan, ikut. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, kerana mereka berada di atas hidayat yang lurus. Okey, so ini kata-kata Ibnu Mas'ud memberi nasihat kepada anak-anak muridnya untuk ikut sunnah Nabi SAW berdasarkan kepada petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Okey, baik. Allahul musta'an. Okey. Kita bawalah satu contoh ataupun dua contoh lagi. Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi ada kitab apa? Al-I'tisam kan? Al-I'tisam antaranya dia mengatakan walihadza, dengan inilah huraian panjang mungkin sebelum itu, fa inna salafas salih, sesungguhnya golongan terdahulu yang salih, minas sahabati wat tabi'in wa man yalihim, di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in dan orang yang datang selepas mereka. Siapa dia? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul mazahib kan, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari dan seterusnya, imam-imam dalam hadis. Okey, kanu a'rafa bil Qur'ani wa bi 'ulumihi wa ma awda'a fihi, lebih mengetahui tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan apa yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Jadi caranya nak faham Quran ialah dengan faham siapa? Mereka, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam yang mu'tabar. Okey, selesai lebih kurang begitu. Okey, sekarang kita dah faham, kalau nak faham Al-Quran dan hadis Nabi, ikut cara siapa? Cara para sahabat dan orang yang ikut sahabat.